macam yang kat dalam tu dikeluarkan daripada badan saya lah 5 tahun lepas lah. Jadi mungkin mak saya berfikiran macam tu, mungkin kita ada keturunan Saka daripada dulu ke. Macam saya dulu saya boleh nampak contoh. Kak boleh nampak jin. Dia macam dia bercakap lah, saya boleh tanya jin ni Islam ke kafir ke, kalau macam rumah. Bukanlah saya nak berbangga skill ke apa, tapi naluri tu kan. Ya. Tapi bila berubat, bila mak saya tengok ustaz tu ubat saya, keluarkan daripada badan saya, mak saya pun jadi susah hati lah. Macam tu lah contohnya. Dia picit tangan ada, nak keluar punya susah benda tu. Okey. Saya hormati. Kak pernah belajar ke untuk nak tengok jin? Tak pernah kan? Tiba-tiba je Kak naluri Kak boleh nampak, boleh cakap. Bila saya tak amalkan ibadat, bila saya tengah semayang, bila saya period, saya stres, saya macam dengar bisikan, bila saat-saat down tu lah, dia bukan macam tiba-tiba macam tu, dia macam bila betul-betul tu ni. Ya, betul. Saya pun macam disuruh macam, bukan nak tengok orang bisik apa, macam bila tengah bising kan, suruh bunuh diri lah, masa macam nak pergi bunuh orang lah, itu buatkan takut kan, dia takut. Tapi macam saya punya kes sebab mak saya pergi berubat dengan saya. Jadi bila mak tengok macam tu kan, masuk hospital bayar lagi 2,000 bil apa? Hospital Olimpia apa. Jadi mak saya fikir ini keturunan Saka ke macam mana ke? Jadi turun Saka. Saya bila dah buang benda tu, saya dah ada jugalah kita pergi buat susulan lagi lah. Saya rasa lah ni syaitan aja. Bukan Saka. Syaitan aja. Syaitan nak, sebab buat benda yang dia matlamat dia nak heret kita masuk neraka. Sebab tu bila Kak leka semayang, Kak waktu haid dia main, nampak tak? Waktu tu dia waktu tertentu je kan. Naya jin, kita tuduh jin kan. Kesian kat jin. Syaitan aja. Dia nak bisik suruh kita bunuh diri. Ya, macam dia pisah takut saya ambil pisah bunuh orang. Ada orang nak tikam aku. Bila nak semayang rasa orang nak cekik aku, nak tikam aku dari belakang. Itu semua bisikan syaitan. Lupa apa rokaan. Lupa, sampai kita lupa rokaan. Kan? Itu adalah syaitan. Walau macam mana pun syaitan dengan jin kerja mereka macam tu. Itu yang saya takut. Jadi kat rumah pun saya kena ada orang gaji. Sekurangnya ada teman. orang teman saya. Kadang orang tanya pasal apa, awak ambil orang gaji, anak dah besar, tapi orang tak faham masalah saya. Saya tak boleh tidur, kadang-kadang tengok pisah nak pergi bunuh anak. Ada sampai ke tahap itu yang saya takut. Jadi kalau ada orang gaji, sekurangnya ada lah, walaupun saya tak ada suami kan, teman. Orang tak faham tu yang susah tu kan. Tapi saya sendiri yang alami, yang alami. Baik. Itunya perlunya ada suami tu noh. Nanti buat semangat. Betul. Hak yang tak ada isteri kena cari isteri. Macam itulah, betul. Saya faham. Jadi kita pakai doa lah biar Allah Taala, semoga Allah Taala hantar cepatlah noh. Buat teman. Ya, buat teman. Tu kata fitrah kita ni, lelaki perlukan isteri, lelaki perlukan wanita, wanita perlukan lelaki. Kan? Fitrah. Kan, fitrah hidup kita memang macam tu. Tapi saya rasa kalau nak kata Saka buat masalah ni tak ada. Tak ada. Tak nampak. Tak mai. Kalau ada panggil mai, kita bincang. Tapi tak ada apa nak orang cakap. Kan? Orang buat apa, orang buat ilmu bagi talang. Tak ada yang orang buat masalah insya-Allah tak ada. Walau macam mana pun, kalau boleh panggil, kalau betul ada, kalau Kak yakin dia ada, Kak panggil mai. Dia mesti mai kalau Kak ada. Kalau Kak panggil tak mai, tak ada. Kak panggil mai. Dia kenal Kak, dia tak kenal saya. Dia kenal Kak kan? Sebab tu dia ikut Kak. Kak boleh sembang dengan dia. Dia bermana dia kenal dengan Kak. Paling kata dia kenal, dia akan tokak Kak, lebam kat mana-mana. Tu dia lagi lah, dia dah jatuh kasih dah. Kalau gigit Ustaz, rasa macam ibu jari kaki tu kan gigit. Hak tu. Lama dah cerita. Hak tu bab toyol-toyol je tu. Bukan Saka Ustaz. Bukan. Saka tak gigit, Cik. Ya. Dia tak gigit Saka ni. Jadi kalau ada panggil mai. Walau macam mana pun,
kita setakat bincang aja. Ya, ya. Kita takut benda tu ada tapi dia tak masuk dan tak datang. Ya. Jadi dalam madu tu saya doa siap dah. Ini kita nak bincang, sekadar nak bincang, nak pastikan benda tu ada tak ada aja. Jadi buat masalah ni ada tak ada sebenarnya. Kalau ada panggil mai. Dia boleh rasa. Kak mesti boleh rasa. Ni kalau saka dengan ganggu syaitan tu lain kan? Dia kita kata saja saka lah sih sebenarnya setan je. Jin dan setan. Setan juga. Benda tak nampak tapi benda tu ada. Dia mengganggu fikiran kita, jadi kita jangan duk melayan sangat lah. Ya. Macam hasutan dia Ya, kan. jangan lain. Itulah dinamakan iman. Banyakkan zikir, banyakkan selawat. Kita mata tengok TV, telinga berbual earphone, muzik, sonok setan duk berjoget. Macam tu lah contohnya, macam tu lah. Kita masa kita habis dengan kerja. Tak ada masa untuk ibadat, zikir, selawat, Quran tak baca. Dan contoh lah kebanyakannya macam tu. Jadi sebenarnya dia ambil peluang untuk nak hasut kita, nak rosakkan iman kita. Baik, boleh panggil. Nak panggil. Nak lintas ke hatinya. Jangan takut. Apa nak takut? Tak ada takut, dia makhluk je. Dia tak ada pula, dia tak boleh bagi Sebab mana. apa masuk Ustaz? Kalau dia ikut. Ya. Sebab Sekarang ni dia dah mula nak bangun tidur dah. Tadi dia tidur. Lah boleh panggil. Sementara tu saya baca hadisat dulu. Sebab ni kalam Nabi. Obat jin tak suka dengar. Pagi kita nak sembang, no? Panggil dia mai. Kita pun dah hancur dah. boleh cerita dengan orang buta tu macam alamak terkesannya. Kan betapa indahnya cinta kan. Betapa indahnya kasih sayang. Dan betapa Allah yang bagi rezeki. Itu tanda kata Allah yang bagi rezeki. Kita cokeng sikit-sikit ya. Asbab pun kita tak boleh yakin dengan asbab. Dia boleh bela anak 4 lagi. Tu macam mana orang buta boleh share begini? Macam mana kan? Itulah. Jadi Ya. unik kan? Ya. Itulah dia Macam ni lah. cinta. Macam Kak pernah bercinta kan? Kak tahulah macam mana uniknya cinta. Ingat lagi cinta hak pertama dulu kan? Contoh. Lama jangan tak ingat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok apa wasiat Nabi. Apa wasiat Nabi ya. Allah SWT Muhammad. Mana tanda dia? Dalam. Saya bagi 3 pilihan kalau ada jin. Pilihan pertama jin masuk Islam. Syaitan dah ada pilihan. Sorry kasar sikit lah. Cakap nak dekat kasar sikit ni. Jin, kalau ada dalam badan kakak-kakak aku ni hang keluar sat. Mari kita bincang. Jadi aku bagi 3 pilihan. Pilihan pertama masuk Islam. Tinggal. Lepas masuk Islam keluar, mana kosong-kosong antara kita. Tak ada dendam-dendam. Yang kedua jin. Kalau ada hang tak masuk Islam, yang kedua hang balik sarang hang ataupun balik pada orang yang hantar hang. Kalau saka hang balik pada tuan saka hang. Kan? Sebab kalau hang ingkat yang ketiga aku bakar. Insya-Allah dengan Al-Quran kita bakarlah. Jadi tak ada dakwa-dakwi. Pasal hang dah zalimi, dah ganggu kakak-kakak aku, adik-adik aku. Ada faham kan ni? Ada rasa apa-apa kah? Ada rasa kah? Kak ada rasa? Kak panggil je mai kita sembang. Aduh. Ni kayu je, kayu yang tak boleh bagi manfaat mudarat, tapi saya niat tongkat sebab sunnah para rasul. Kalau perlu saya cocok dia. Kita dengar apa Nabi pesan. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh duduk di antara 2 orang tanpa izin daripada mereka berdua. Tengok hebat semua Nabi Allah. Dia pesan sampai peringkat macam tu. Tidak boleh duduk di antara 2 orang tanpa izin daripada mereka berdua. Akhlak, hak-hak seorang Muslim. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang duduk di tengah-tengah halqah, di tengah majlis. Rasulullah melaknat orang yang duduk di tengah-tengah halqah. Keterangan dia orang yang duduk di tengah halqah membawa maksud orang yang melangkah tengkok-tengkok orang lain untuk duduk di tengah-tengah majlis. Maksud yang kedua ialah ada orang yang sedang duduk dalam bentuk bulatan
sehingga setiap orang berhadapan dengan seseorang yang lain, lalu datang seseorang duduk di tengah-tengah bulatan itu sehingga keadaan berhadapan itu tiada lagi. Assalamualaikum. Okey, boleh kawal? Ada rasa apa-apa? Ada gemuruh je lah. Ada gemuruh je. Gemuruh tu sebab saraf. Ya. Wiring problem. Tengok tongkat. Kayu je. Cuba Kak pegang. Okey je. Kayu. Bukan sakit lah. Kayu bukan saya nak pukul orang. Tak pernah saya pukul orang. Kayu pokok, kayu. Apa kena ada tongkat? Dan sebab dia sunnah para rasul. Sunnah para rasul dia ada tongkatnya. Kak tak selesa. Ya. Kak nampak dia tongkat ke Kak nampak dia api? Saya nampak tongkat kat ujung tu hitam. Tapi fikiran saya melayang-layang sikit. Ada orang nampak dia berapi. Lawyer pokok nak. Masuk-masuk mencerit dia. Dia kata tu api Ustaz, api. Saya pun melompat ingatkan plug ke problem. Rupanya tu. Saya kata tu kayu lah Kak. Api, jangan pegang. Dia nampak berapi. Sunnah. Ada rasa apa-apa? Tak ada rasa. Panggillah mai kita sembang. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Baginda Nabi telah ulangi perkataan itu 3 kali. Seorang lelaki bertanya, apakah maksud memuliakan tetamu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, memuliakan tetamu ialah selama 3 hari. Jika tetamu masih tinggal selama 3 hari, maka memberi makan oleh tuan rumah itu ialah ihsan daripada tuan rumah ke atas tetamu. Yakni sekiranya tuan rumah tidak menjamu tetamu selepas 3 hari, tidak termasuk dalam perbuatan yang tidak berakhlak. Subhanallah. Hebatnya. Sayyidina Miqdam Abu Karimah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menjadi tetamu kepada seseorang dalam sesuatu kaum dan sehingga ke pagi tetamu terbiar tidak diberi makanan, yakni pada waktu malam tuan rumah tidak melayani tetamu itu, maka menjadi tanggungjawab setiap orang Islam untuk membantu tetamu itu sehingga dia boleh mengambil daripada harta dan kebun tuan rumah itu kadar makanannya untuk 1 malam. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayah. Buka pintu hati dapat amat sampaikan. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Qala Musa ma jitum bihis innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amala mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimati walau karihal mujrimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bismillah, masyaallah. Ada rasa? Ngantuk je lah sikit. Ngantuk.
Tak ada pun? Tak ada. Tak ada. Saya tak Ini tahu bukan pasal. sakal, cuma gangguan setan macam tu je lah. Gangguan setan, emosi, wiring problem. Teknikal lah kan? Eh? Teknikal. Teknikal aja. Gangguan setan tu berlaku pada siapa-siapa aja. Oh, semua orang ada. Semua orang. Ah. Jadi untuk nak selesaikan masalah ni, setting balik, betul balik wiring ni pas semua ni, jantung, hati ni pas semua ni, Ya. insya-Allah Kak akan lebih tenang, Kak akan lebih fokus. Kalaupun ada gangguan nanti, insya-Allah masalah tu akan selesai. Sebab kita dah doa siap dah dalam madu sauda tu untuk matikan sihir sandung saka sekali. Insya-Allah. Yang maunya dia datang tak boleh tengok Ustaz. Ya, Ada. Hak maunya ada datang tadi ambil juga. yang mana tu?